Hai, Assalamualaikum. It's me Syafinas. Welcome and welcome back to channel Pukul 3 Pagi. Terima kasih sebab dah klik video ni. Kita pernah dengar kan cerita pasal tuan rumah bunuh pencuri, tapi lepas tu tuan rumah pula yang kena dakwa atas kes pembunuhan. Cerita yang Nas nak sampaikan dalam video kali ni pun lebih kurang sama. Dan tuan rumah dalam cerita ni ialah seorang wanita yang dah pun berumur 51 tahun. Tapi dia berjaya tamatkan riwayat penceroboh yang masuk ke dalam rumah dia tu. Wanita ni bernama Susan Kuhnhausen. Sebagai seorang jururawat, Susan tak sangka yang satu hari nanti dia terpaksa ambil nyawa orang lain demi mempertahankan nyawa dia sendiri. Plot twist cerita ni ialah penceroboh tu bukanlah seorang pencuri yang biasa-biasa, tapi ialah seorang pembunuh upahan. Sebelum Nas teruskan, Nas nak minta tolong korang untuk like video ni dan tekan subscribe untuk membantu channel ni berkembang. Let's jump into today's story. Pada tahun 2006, Susan Kuhnhausen berkhidmat sebagai seorang jururawat di sebuah hospital di Portland, Amerika. Susan dah berkahwin dengan suami dia selama 17 tahun. Tapi pada tahun 2006 ni, mereka berdua tinggal secara berasingan. Susan dengan suami dia ni dalam proses penceraian sebab Susan dah tak tahan dengan sikap suami dia yang panas baran dan selalu pukul dia sebelum ni. Jadi Susan ni dia duduk sorang-sorang dekat rumah dia. Satu malam ni, tepatnya pada 6 September 2006, Susan balik ke rumah lepas dia dah habis kerja. Bila Susan masuk ke dalam rumah dia perasan macam ada orang dah pernah masuk ke dalam rumah tu. Dia tengok langsir yang dia tinggal terbuka, dah kena tutup. Lepas tu sebelum dia keluar pergi kerja siang tadi, dia biar pintu bilik dia terbuka. Tapi sekarang pintu bilik tu dah ditutup. Masa ni Susan fikir mungkin suami dia balik ke rumah kejap kot. Sangkaan Susan ni terbukti betul. Sebab lepas tu Susan terjumpa sekeping kertas yang ditinggalkan dekat atas meja. Dan dekat kertas tu suami dia tulis nota, I can't take it anymore. I'm going to the beach for a walk. Aku serabut lah. Aku nak pergi jalan-jalan dekat pantai kejap. By the way, rumah Susan ni memang dekat dengan pantai. Masa ni, Susan rasa takut lah juga. Yelah, sebab suami dia tu kan kaki pukul. Dia rasa macam ralat lah. Dia tak tukar kunci pintu rumah dia tu awal-awal. Susan masih lagi rasa tak sedap hati tau. Sebab dia takut suami dia tu masih ada lagi dekat dalam rumah tu. Dan nota tu cuma tipu-tipu je. Jadi, Susan mula periksa dekat sekeliling dalam rumah dia. Bila Susan buka pintu bilik dia, Susan dikejutkan dengan kewujudan seorang lelaki yang tak dikenali. Lelaki tu bukan suami Susan. Dia penceroboh. Penceroboh tu pula ada penukul dekat tangan dia dan dia pergi hayun penukul tu tepat dekat kepala Susan berkali-kali. Tapi nasib baiklah Susan ni dah dilatih dengan seni mempertahankan diri. Disebabkan kerja Susan ni sebagai seorang nurse, kadang-kadang dia kena berhadapan dengan pesakit yang bertindak ganas ataupun pesakit yang ada penyakit mental. Jadi dalam training kerja dia tu, Susan dah belajar macam mana nak patahkan serangan dari orang lain. Susan berjaya tahan tangan lelaki yang pegang hammer tu dan Susan tolak lelaki tu ke dinding. Masa ni, lelaki tu boleh cakap dekat Susan, "Oh, kau ni kuat juga Susan boleh rasakan yang lelaki tu bukan datang untuk rompak rumah dia. Tapi lelaki tu memang nak bunuh Susan. Susan dengan penceroboh tu bergelut dan lepas tu Susan berjaya ambil hammer dari tangan lelaki tu dan kali ni giliran Susan pula untuk hentak lelaki tu balik. Bila penceroboh tu dah jatuh, Susan pun terus lari untuk selamatkan diri. Tapi belum sempat Susan keluar dari rumah tu, lelaki tu bangun balik dan dia nak serang Susan lagi sekali. Cakap lelaki tu memang betul. Susan ni kuat tau korang. Dia dah lah kuat. Susan ni orangnya tinggi. Sekali lagi, Susan tolak lelaki tu dan kali ni Susan cekik dia dan Susan dah tak lepas dah. Susan bukan cekik lelaki tu dari depan tau. Dia pegang chokehold. Dia kepit leher lelaki tu dengan lengan dia. Susan tanya lelaki tu, "Siapa yang hantar kau?" Tapi lelaki tu tak cakap apa-apa. Rupanya dia tak cakap apa-apa sebab muka dia dah biru dah dan lelaki tu dah tak sedarkan diri dah. "Ambil engkau, padan muka, nak sangat kan?" Bila lelaki tu dah tak sedarkan diri, Susan lepaskan dia dan Susan terus berlari ke rumah jiran dia untuk mendapatkan bantuan. Jiran Susan ni nama dia Anne dan Anne ni lah yang tolong Susan untuk telefon polis. Bila polis sampai dekat rumah Susan,
Diorang jumpa penceroboh tadi tu, dia dah jadi mendiang dah. Dia dah mati kena cekik dengan Susan tadi. Lelaki ni dikenal pasti sebagai Ed Heffy yang berusia 59 tahun. Selain tu, polis juga menemui sebuah beg milik Ed. Dekat dalam beg tu, Ed simpan satu buku ni. Dan dalam buku tu, ada nama dan nombor telefon Mike. Mike ialah suami Susan. Nama penuh Mike ialah Michael Kuhnhausen. Dan Mike telah mengupah Ed untuk membunuh Susan dengan bayaran sebanyak $50,000. Dan Mike dengan Ed ni bekerja dekat tempat yang sama. Mike ni, dia bengang dengan Susan sebab Susan nak bercerai dengan dia. Susan dah berkahwin dengan Mike selama 17 tahun. Masa awal perkahwinan tu, Susan hidup bahagia dengan Mike. Tapi, lama-lama Mike ni mula tunjuk belang dia. Dah lah dia malas kerja. Lepas tu, bila Susan nak keluar pergi kerja, dia selalu cari gaduh dengan Susan. Dan dia suka tuduh Susan yang bukan-bukan. Makin lama, Mike dah berani naik tangan dengan Susan. Jadi, bila Susan dah tak tahan, dia filekan perceraian dan dia halau Mike keluar dari rumah dia. Sebab itulah Mike ni bengang. Mike pun upah si Ed ni. Ed ni pula ialah seorang penagih. Jadi, dia sanggup buat apa saja untuk nak dapatkan duit. Tapi kali ni, dia silap orang lah sebab dia cari pasal dengan Susan. Mike dijatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun atas kesalahan merancang untuk membunuh. Susan pula tak dikenakan sebarang hukuman sebab perbuatan dia tu terbukti semata-mata dia nak selamatkan nyawa dia. Dalam pengakuan Mike, dia cakap yang dia nak Susan ni mati sebelum mereka sempat bercerai. Sebab dia nak harta benda Susan, termasuklah rumah Susan yang bernilai $300,000 tu, jatuh ke tangan dia. Lepas dari semua kejadian ni, Susan masih lagi tak senang hati. Sebab dia takut Mike akan datang cari dia balik lepas Mike keluar dari penjara. Hukuman Mike kan cuma 7 tahun je kan. Tapi, sekali lagi, nasib Susan bertuah. Pada 13 Jun 2014, iaitu 3 bulan sebelum Mike dibebaskan, dia meninggal dunia dekat dalam penjara kerana sakit kanser. Keluarga Ed pula, diorang bagi tahu dekat Susan yang diorang dah maafkan Susan sebab dia terbunuh Ed. Okay guys, tu tadi cerita pasal Susan Kuhnhausen yang banyak plot twist. Apa pendapat korang pasal cerita ni? Share dengan Nas dekat ruangan komen di bawah. Itulah, penting juga kan belajar self-defense ni sebab kadang-kadang tu kita tak tahu apa niat orang yang ada dekat sekeliling kita. Sebab itulah kita kena berhati-hati. Terima kasih sebab dah menonton sampai setakat ni. As always, be kind, be safe and I will see you in my next video. Bye. Assalamualaikum.